Bismillah, walhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wassalamualaikum warahmatullah. Saudara-saudari, para penonton yang dihormati sekalian, dalam perbincangan malam ini saya akan membincang tentang kategori negara umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW sehingga ke zaman Khulafaur Rasyidun, kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyah, dan pelbagai kerajaan sehingga ke kerajaan Osmaniyah dan seterusnya, negara-negara umat Islam pada hari ini. Apakah bentuk ataupun macam manakah kita boleh mengkategorikan negara itu, bukan dari segi Islam atau tidak Islam, tapi apakah kita menganggap negara itu merupakan negara yang diistilahkan sebagai daulah diniyah, negara agama, negara beraja, negara khilafah dan macam-macam. Jadi saya akan menerangkan kategori negara umat Islam itu yang biasanya kita menyebut sebagai semua itu adalah sebagai negara Islam pada bahasa yang kita guna pada hari ini. Kebanyakan orang kita apabila sebut negara Rasulullah SAW itu adalah negara Islam, dan negara Khulafaur Rasyidun pun juga negara Islam, negara Umayyah juga negara Islam. Itu yang kita panggilkan. Ya, tapi sebenarnya apakah negara itu? Kalau kita lihat kepada negara Rasulullah SAW, ulama berbeza pandangan. Ada mereka yang mengatakan negara Rasulullah itu adalah negara beraja. Ada yang cuba menghuraikan negara Rasulullah itu bukan negara beraja, tapi negara madani, kerana ditubuhkan di Madinah, dan Madinah itu adalah mana perkataan Madinah itu juga rujuk kepada Madanah, jadi Madani, artinya negara Madani itu adalah negara sivil, negara awam, bukan negara agama, bukan negara beraja. Jadi ini adalah perbezaan pandangan di kalangan ulama. Kalau kita baca kitab ulama pada zaman dulu, begitulah. Ada yang menyifatkan Nabi Muhammad itu seperti negara beraja. Tapi dalam kajian penyelidikan orang zaman sekarang, golongan cerdik pandai zaman sekarang, cuba nak memberikan perkataan, tak nak beri perkataan sebagai raja, dan mereka akan mengatakan Daulah Madaniyah kerana Madinah. Ini banyak yang dihuraikan oleh para cerdik pandai pada waktu ini. Dan kalau kita lihat kepada pemerintah Rasulullah SAW, kita dapat lihat bahawa Nabi itu memangnya mempunyai kuasa seperti raja mutlak, di mana baginda tidak boleh menentang. Kita tidak boleh menentang Rasulullah SAW kerana baginda adalah Nabi. Kalau kita menentang Rasulullah, maka sudah dianggap sebagai musuh kepada baginda dan musuh kepada Islam. Jadi dengan itu baginda, kerajaan baginda itu kalau kita lihat dari segi sini macam daulah diniyah, negara agama. Tetapi ulama zaman sekarang kata negara Islam bukan negara agama, bukan religious state, bukan daulah diniyah. Daulah diniyah kata mereka hanya ada di abad pertengahan di kalangan orang Kristian, di mana gereja dan para padri yang berkuasa. Itu ada yang mengatakan begitu. Tapi kalau kita lihat kepada kuasa,
Rasulullah memang begitulah. Iaitu Rasulullah berkuasa sampai baginda meninggal dunia. Itu satu hal. Jadi kalau kita lihat di sini, maka kita menganggapkan negara Rasulullah SAW itu adalah religious state, adalah negara agama, adalah daulah diniyah. Kita tengok bentuk pemerintahan negara Rasulullah SAW. Ada pula ulama mengatakan bahawa Nabi tidak pun menubuh kerajaan. Tak ada. Nabi hanya meletak asas pembentukan masyarakat orang Muslim. Negara adalah terbentuk pada waktu lain. Pada zaman Khulafa'ur Rashidun. Itu ada juga yang mengatakan begitu. Yang mengatakan bahawa Nabi itu hanya letak asas sahaja. Tidak membentukkan negara. Dengan itu, kata mereka, Nabi tidak ada penamaan negara baginda. Tak ada. Tak ada kementerian pun. Tidak ada penjara, tidak ada mahkamah, tidak ada apa pun. Semuanya untuk nak melakukan kerja-kerja apapun dilakukan di masjid. Masjid itulah Kementerian Pendidikan. Di masjid itulah kemudian Kementerian Hakiman, Kementerian Dalam Negeri. Penjara pun di masjid juga. Itu yang kata gitu. Tapi ada pula ulama-ulama, dan saya pernah baca banyak kitab-kitab yang menulis seperti dengan Taratib al-Idariyah. Ada sebuah buku kitab Taratib al-Idariyah, dan ada panjang lagi nama dia, ditulis oleh seorang Maghribi yang mengatakan bahawa negara Rasulullah SAW tu ada semua asas-asas negara cukup lengkap. Dia menganggap bahawa negara Rasulullah sudah ada, bukan saja membentuk masyarakat. Jadi ini adalah perbezaan ulama. Tapi pokoknya Nabi memerintah negara sendiri, atau ada kerajaan sendiri atau tidak ada kerajaan sendiri, tapi kuasa Nabi adalah mutlak seperti seorang raja, memerintah sampai meninggal dunia. Okey, di situ, ya, di situ. Ya, saya kalau saya bincang isu ini, saya tak akan bincang pada zaman kerajaan Rasulullah, kerana memang tak jelas. Okey, kalau kita pergi zaman Khulafa'ur Rashidun, kita nak kategorikan negara Khulafa'ur Rashidun, Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, negara apa pula? Ya, juga negara Khulafa'ur Rashidun juga tak ada nama. Dan kita juga, kalau mengikut kata ulama, ramai ulama mengatakan negara Khulafa'ur Rashidun bukan negara raja. Bukan negara raja, mana daulah mana Malakiyah, tidak. Bukan Malakiyah, bukan negara raja. Dan adalah alasan-alasannya kerana ada pemilihan. Pemilihan itu macam mana? Pemilihan bukan pemilihan pilihan raya, sudah tentu tidak ada, tapi pemilihan para pakar ahli hil wal aqd, iaitu ada para pakar yang mengkaji, yang orang pandai-pandai, orang bijaksana yang memilih. Karena masa dulu orang belum pandai apa pun, maka disuruh mereka lah yang memilih. Mana ada pakar ahli mana dalam masyarakat lah pilih, gitu. Tapi kalau kita tengok kepada bentuk kuasa mereka, para Khulafa' Rashidun pun memanglah berkuasa sampai mati juga, sampai ditendang. Abu Bakar pun begitu. Abu Bakar seorang saja yang tidak meninggal dunia itu tidak dibunuh, tapi dikena racun juga. Dan Omar memang kena bunuh, Osman kena bunuh, Ali ditentang dan kemudian dibunuh oleh orang-orang Islam sendiri. Kalaulah Osman, kalau Omar, ceritanya berbeza daripada Ali. Ali kita lihat penentangan politik habis-habisan, iaitu orang Islam, Sayyid Muawiyah bin Abi Sufyan yang menentang Ali, dan akhirnya kena bunuh Ali. Jadi konflik inilah membuatkan kerajaan Madinah jatuh. Kerajaan Rasulullah jatuh, tak bangun sampai sekarang ini. Okey, jadi bentuk pemerintah situ juga ulama
menamakan kerajaan khalifah atau khilafah. Kerajaan khilafah nama dia, tapi bagi Khulafa Ar-Rasyidun tak panggil apa pun, tapi dipanggil kerajaan khilafah. Khilafah ini adalah merupakan pemerintahan, kalau dalam bahasa Melayu khilafah ini pengganti, iaitu mengganti Rasulullah SAW sebagai pemimpin kerajaan, sebagai pemimpin negara. Tapi bentuk pemerintahan juga sama dengan bentuk kerajaan Rasulullah SAW awal, iaitu berkuasa seumur hidup juga. Dengan itu, orang Islam sekarang ini yang mau membentukkan atau kembali kepada sistem khilafah, artinya mereka mau kerajaan atau pemerintah yang mempunyai seorang khalifah sebagai pemerintah itu akan berkuasa seumur hidup, dan tidak akan jatuh pemerintahannya kecuali mati. Tidak akan diganti pemimpin kecuali mati ataupun kena rampas kuasa atau kena bunuh. Seperti kalau mati seperti Abu Bakar Siddiq, dan kalau mati seperti Omar kena bunuh, kalau Osman kena bunuh mati juga, kalau Ali pun kena bunuh, kena berontak, barulah jatuh. Itu ya. Lepas tu kita lihat, kalau kita lihat selepas kerajaan Khulafa Ar-Rasyidun, kita panggil kerajaan khilafah, bentuknya pemimpin berkuasa sampai mati, okey. Pergi seterusnya kepada kerajaan Umayyah. Kalau kita baca kitab-kitab, mana kitab, tak kira kitab mana pun, banyakkan ulama mengatakan bahawasa inilah kali pertama kerajaan umat Islam berubah dari kerajaan yang bukan kerajaan raja menjadi kerajaan raja, al-malakiyah, kerajaan bentuk raja, iaitu pada zaman Muawiyah yang menubuhkan kerajaan Umayyah. Di sini kata ulama, ramai ulama berkata begitu, inilah kali pertama bahawa kerajaan khilafah berubah menjadi kerajaan malakiyah, kerajaan raja, mana 100%, tidak seperti kerajaan khilafah. Tapi kalau kita kaji sungguh-sungguhnya, kerajaan Umayyah dengan kerajaan khilafah sama ya. Kerajaan Nabi bersama juga pemerintah, berkuasa seumur hidup juga, tidak berbeza. Tapi ulama membeza-bezakan kerana melihat kepada kerajaan Rasulullah memang baik 100%. Kerajaan Khulafa Ar-Rasyidun ada masalah, berperang sesama sendiri, tetapi apabila sampai kepada kerajaan Umayyah, mana berlaku pembunuhan sesama orang Islam, penganiayaan terhadap orang darul Islam dan macam-macam. Jadi kalau kita lihat semua pemerintah-pemerintah berkuasa seumur hidup, ya, tetapi berlaku kezaliman yang amat jelas, amat nyata pada zaman kerajaan Umayyah. Dengan itu ulama mengatakan inilah yang mulanya muncul kerajaan beraja yang mutlak pada zaman ini. Kerajaan itu Abbasiyah selepas itu juga pun begitu juga, walaupun dipanggil khalifah. Sebenarnya semua mereka ini tidak panggil malik, tidak panggil raja, tapi panggil khalifah. Tapi bentuk pemerintahannya sebenarnya adalah sama, iaitu berkuasa seumur hidup. Cuma kita boleh lihat bahawa mana ada raja yang bagus ataupun ada khalifah yang bagus seperti Umar bin Abdul Aziz, yang dipanggil, yang digelar sebagai khalifah kelima dalam Islam, adalah yang paling adil di kalangan khalifah atau di kalangan pemerintah orang Islam pada masa lalu. Ya, jadi gitu. Jadi kita nak letak kategori mana pun, tapi pemerintahannya sama.
iaitu berkuasa seumur hidup. Ambil sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada zaman Khulafa' Ar-Rasyidun, pergi kepada zaman kerajaan Umayyah, sampai kepada kerajaan Osmaniyah, Mamalik dan apa macam-macam lagi selepas itu. Ada berpuluh-puluh kerajaan sampai akhir sekali kepada kerajaan Osmaniyah juga. Walaupun dinama khalifah, raja, khalifah ataupun sultan, tetapi juga berkuasa seumur hidup. Jadi itulah kalau kita, apabila kita nak menyebut bahawa kita mau kembali kepada kerajaan umat Islam seperti zaman Rasulullah, seperti zaman Khulafa' Ar-Rasyidun, seperti zaman seterusnya sampai Utsmaniyah, yang kadang kita panggil sebagai kerajaan khilafah atau kerajaan khalifah, berarti kita mau kepada kerajaan yang memerintah sampai mati, seumur hidup juga. Gitu. Jadi sekarang siapa saja yang memperjuangkan kerajaan khilafah, sekarang negara Islam macam-macam kumpulan macam ada memperjuangkan perkara itu, artinya mereka juga menyuruh kepada kuku besi. Ini kita letak asingkan negara Rasulullah, sebab Rasulullah memang tidak jelas. Tidak jelas. Kerajaan Rasulullah pun tidak jelas. Dengan itu saya setuju dengan ulama yang mengatakan bahawa Rasulullah hanya meletak asaskan saja. Tapi kita ambil daripada Abu Bakar. Abu Bakar, semua kerajaan Abu Bakar, Omar, Osman, Ali, Muawiyah, pergi ke Abbasiyah, seluruhnya pergi semuanya, kerajaan raja-raja atau khalifah-khalifah orang Islam, semuanya adalah berkuasa mutlak. Berkuasa mutlak. Jadi, apakah kita nak kepada kerajaan begitu? Nak kepada kerajaan yang berkuasa mutlak? Kalau zaman sekarang kita panggil kuku besi, kan? Kita panggil kuku besi. Apakah kita nak kepada kerajaan kuku besi? Dan kerajaan kuku besi ada yang adil, yang bagus. Umar bin Abdul Aziz ada kerajaan yang seumur hidup, tapi bagus, paling bagus. Umar bin Khattab waktu pemerintahannya cukup bagus juga. Salahuddin Al-Ayyubi, masalah pemerintahannya cukup bagus. Walaupun memang raja mutlak, atau khalifah mutlak, atau sultan mutlak, tapi memang terbaik. Jadi bukan artinya orang yang ada kuasa mutlak itu semuanya jahat seperti Muawiyah, tidak. Ada yang baik. Ada yang baik, ramai yang baik. Ada yang jahat, memang yang jahat paling lebih ramai lagi lah, khususnya kalau kita tengok di kerajaan Utsmaniyah sampai kena bunuh, bukan saja bunuh abang dan adik, bunuh anak pun. Kalau kita baca sejarah Utsmaniyah, kerajaan yang paling banyak membunuh saudara mara, anak, cucu adalah kerajaan Utsmaniyah. Mereka memang hebat. Ini bukanlah cerita karut-marut, tapi adalah sejarah yang sebenar. Bunuh cucu, bunuh anak sendiri, bunuh abang, bunuh adik, bunuh siapa saja dari keluarganya kerana dia nak anak sultan itu ataupun raja itu ataupun khalifah itu mau memerintah sampai seumur hidup. Jadi saya tidak mengatakan bahawa kerajaan dulu walaupun kuku besi, walaupun seumur hidup mereka tidak ada, tidak. Tapi itu kerajaan zaman dulu, sesuai dengan zaman itu yang belum lagi tersebar maksud kebebasan, maksud demokrasi, belum ada lagi pada itu. Walaupun demokrasi sudah muncul di Greek, di Yunan, tetapi tidak tersebar di seluruh dunia dan dianggap sebagai kerajaan yang paling baik di dunia sekarang ini adalah kerajaan demokrasi berparlimen. Walaupun macam-macam ada kejahatan, ada keburukannya dalam kerajaan pemilihan, ada yang parliamentary, kerajaan demokrasi yang ada sekarang ini, tapi kalau kita nak banding dengan semua kerajaan, tidak adalah lebih cantik, lebih baik daripada kerajaan demokrasi dan kerajaan parliamentary.
Begitu, karena memang pilihan raya. Jadi soal kerosakan yang berlaku kerana politik dan macam-macam itu adalah soal biasa. Kalau kita lihat kan, kerana kematangan berpolitik di kalangan orang kita tidak ada. Tidak ada. Jadi demokrasi pun kita tidak berguna. Seperti juga kalaulah bawa dasar Islam apapun, kalau kita tak pandai guna, kita akan jadi seperti dengan zaman Muawiyah. Akan menjadi jahat seperti ini juga sebab kita tidak melaksanakan, tidak menghayati maksud Islam itu. Begitu juga sekarang ini, kalaulah kita bawakan demokrasi itu pergi ke Eropah, pergi ke Barat, adalah lebih bagus daripada tempat kita. Mereka menteri, perdana menteri, presiden mereka pun tidaklah seperti dengan di Thailand ini, tidak seperti dengan Malaysia, tidak seperti Indonesia. Jauh bezanya, dan rakyat-rakyat yang memilih kerajaan pun tidaklah seperti dengan tempat kita, hanya memikirkan duit saja. Siapa yang bagi duit akan pilih. Itu ada soal lain. Itu tidak berlaku ataupun boleh kata kurang berlaku. Politik wang kurang berlaku di negara barat. Atau masalah kalau di Thailand ini, politik wang tidak berlaku di Bangkok. Jadi Bangkok ni, orang yang naik di Bangkok ini adalah memang orang yang kalau ahli politik yang menang di sini adalah lebih baik daripada ahli politik yang menang di kampung-kampung yang semuanya pakai duit. Sebab kesedaran politik ada di kalangan mereka. Di sini tidak pilih karena wang, tapi pilih karena dasar parti, karena perjuangan parti, karena slogan parti. Sebab itu yang menang di sini, di Bangkok ini, adalah parti-parti yang bagus semua. Ini kerana masalah kesedaran. Jadi itulah, saya boleh buat kesimpulannya, ya, bahawa negara semua negara Islam yang ada sejak zaman dulu, walaupun kita nak panggil siapapun, kita letakkan jauh, asingkan negara Rasulullah SAW kerana negara Rasulullah tidak jelas, tapi kita ambil daripada Abu Bakar sampai Umar, sampai Osman, Ali, Muawiyah dan sampai ke seterusnya, semuanya adalah berkuasa mutlak belaka. Dalam istilah sekarang kita panggil kuku besi, seperti dengan tentera juga. Tapi bukan berarti mereka tidak baik. Ada yang baik, ada yang jahat, seperti Muawiyah yang jahat, tapi orang lain yang baik. Yazid yang jahat, tapi ada yang baik, berlambak yang baik-baik. Kerana itulah sistem pada masa lalu. Itu adalah bentuk pemerintahan yang ada pada masa lalu. Tak boleh dibanding dengan zaman sekarang ini. Tapi bagi saya lah, kalau kita nak kembali kepada pemerintahan Islam, kita ubah suai. Kita ambil yang baik-baik yang dilaksanakan pada zaman dulu. Bukan nak ambil bentuk pemerintahan itu, tapi ambil ajaran dan nilai yang ada di dalam Islam, diubah suai dan dimasukkan, dipadankan dengan zaman kita ini, zaman demokrasi, zaman pilihan raya, zaman parlimen. Tak gitu. Ya, barulah kita boleh jadi maju. Baru kita boleh jadi maju. Kalau kita nak kata aku akan melaksanakan seperti khalifah dulu, habis. Khalifah memerintah sampai seumur hidup. Tidak ada seorang pun yang nak turun daripada kuasa. Kena bunuh. Dari 4 orang khalifah, seorang saja yang tak kena bunuh, iaitu Abu Bakar. Tu pun kena racun. Tapi yang 3 lagi, Abu Bakar, Umar bin Khattab, Osman bin Affan, Ali bin Abi Talib, kena bunuh belaka. Jadi karena mana merebut kuasa. Kalau kita nak macam tu, bolehlah kita terima. Okey, aku nak khalifahan, kita akan macam tu terjadi. Jadi tak habis. Sebenarnya kita boleh padankan dengan apa yang baik, yang bagus dalam kerajaan umat Islam pada masa lalu. Kita pandu kepada zaman Rasulullah, ambil ajaran Rasulullah itu dan ambil apa yang dilaksanakan oleh para sahabat yang baik-baik itu, kita padankan
dengan sistem yang ada sekarang, sistem demokrasi parliamentary yang ada sekarang ini. Okey, begitulah saya boleh memberitahu sedikit sebanyak tentang perkara ini, dan ini adalah yang saya bincangkan ini adalah sebahagian daripada kandungan buku saya yang saya akan tulis untuk mengkategorikan negara umat Islam sejak zaman Rasulullah yang meletak asaskan negara, yang meletakkan asaskan negara umat Islam itu sampai kepada zaman kita sekarang ini. Nak bincang mungkin tak boleh satu bab, tapi mungkin 2-3 bab tentang perkara ini saja. Dan kita lihat sekarang ini pun negara-negara Islam, negara umat Islam yang ada sekarang ini, kita tengok ke Timur Tengah, kita tengok ada yang menamakan negara Islam seperti Jumhuriyah Islamiyah Irania, itu juga Jumhuriyah itu di Mauritania juga. Kalau Maghribi tak, Maghribi Mamlakah Al-Arabiyah, Mamlakah Al-Maghribiyah, Mamlakah Al-Maghribiyah, iaitu negara Maghrib. Kalau Saudi tak nama apapun, nama suku dia, nama orang Ali Saud, jadi Saudiyah. Kalau Jordan, dia panggil Hashimiyah, iaitu kerana keturunan Nabi. Jadi begitu pula, ada macam-macam. Kalau Mesir, Jumhuriyah, Republik. Mesir Al-Arabiyah, Mesir Al-Arabiyah, begitu. Jadi ada macam-macam bentuk. Tidak ada sebuah negara Islam pun sekarang ini yang memanggilkan negara khalifah. Iran yang menang pun tidak meletakkan nama khalifah, karena bagi mereka khalifah mungkin mereka malah nak khalifah bagi mereka mungkin merujuk kepada Abu Bakar, Osman, Ali apa semua ni kan, dan Syiah dia tak suka kepada mereka itu kerana Ali, nakkan Ali. Dengan itu mereka letak sebagai mana kerajaan Islam, Jumhuriyatul Iraniyah Al-Islamiyah. Ya. Kalau puak Taliban pula letak nama Imarah, Imarah Afghanistan Al-Islamiyah. Imarah ni Amir. Amir ini merujuk kepada panggilan atau gelaran yang diberi kepada Umar Ibn Khattab, Amir, yakni penyuruh. Amir ini adalah penyuruh asalnya, Amirul Mukminin, pemberi amaran, pemberi arahan, gitulah, Amir. Jadi tidak, sampai sekarang ini tidak ada negara yang meletakkan nama negara khalifah. Sejak Khalifah Osmaniyah telah tumbang, telah dijatuhkan oleh Inggris, Perancis dan Kamal Atatürk habis di situ, dan tidak naik sampai sekarang ini. Okey, begitulah secara ringkas, dan anda nanti boleh baca dalam buku saya tentang bab kategori negara Islam. Bentuk kita nak tengok bentuk negara Rasulullah macam mana, seperti saya sebut tadi, Khulafa' Ar-Rasyidun macam mana, gini-gini kita nak nilai. Bukan saya nak berkata cakap tambah-tambah, tak. Ni mengikut apa yang ada dalam negara-negara yang diwujudkan oleh umat Islam pada masa lalu. Okey, setakat ini saja untuk malam ini, dan kita berjumpa lagi dalam perbincangan tajuk yang berbeza pada hari Rabu akan datang. Terima kasih kerana menonton, dan kita berjumpa lagi pada hari Rabu. Sekian, wassalam.